Assalamualaikum and hi everyone. Jadi pada hari ini saya akan menghasilkan satu resepi, satu menu yang sangat mudah, sangat simple, tidak memerlukan banyak bahan, tidak memerlukan proses yang begitu rumit dan saya yakin mampu diikuti oleh murid-murid pendidikan khas iaitu agar-agar Milo. Jadi jom kita buat. Stay tuned. Baiklah, untuk langkah yang pertama sebelum proses memasak ialah penyediaan peralatan. Langkah ini sangat penting ya untuk kita sediakan dulu peralatan yang sesuai dan sepatutnya agar proses memasak kita dapat dijalankan secara terancang dan sangat lancar. Baiklah, untuk pemilihan alatan kita yang pertama ialah pan. Pan yang dipilih perlulah agak lekuk supaya agar-agar kita dapat dimasak dan direndam sepenuhnya dalam air dengan sempurna. Jika tidak mempunyai pan seperti ini, anda boleh menggunakan periuk yang bersaiz sederhana, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Baiklah, seterusnya ialah sudip. Sudip ini sebaiknya ialah dengan menggunakan sudip kayu dan sudip ini berfungsi untuk mengacau agar-agar di dalam air kita nanti. Baiklah, seterusnya ialah jug penyukat air. Jug penyukat air ini sangat berguna dan sangat berfungsi agar kita dapat menyukat air pada paras yang sebetulnya. Jadi setiap label itu telah ditandakan dengan berapa sukatannya bermula daripada 100 hingga ke 1000. Baiklah, seterusnya pula kita ada sudu penyukat. Sudu penyukat ini agak besar dan bersamaan dengan sukatan 1 cawan. Boleh didapatkan di kedai-kedai baking ataupun kedai membuat kek. Baiklah, seterusnya kita ada loyang. Loyang ini bersaiz 8x8x1.6 inci, agak kecil dan bersesuaian dengan beginner ataupun orang yang baru nak mulakan perniagaan. Kita cuba dulu dengan menggunakan loyang yang kecil untuk berjinak-jinak menjual sebelum kita beralih ke loyang yang lebih besar. Inilah seperti ini bentuknya petak dan agak kecil. Seterusnya kita ada tapis. Tapis ini pula berfungsi sewaktu pada akhir bancuhan untuk kita tuang ke loyang, kita perlu tapis supaya ketulan-ketulan Milo yang tidak hancur ataupun hampas-hampas dapat ditapis dan tidak dimasukkan ke dalam bancuhan yang akan disejukkan. Dan akhir sekali kita ada gunting. Seterusnya, langkah yang kedua ialah langkah penyediaan bahan. Langkah penyediaan bahan ini juga sangat penting ya, supaya proses memasak kita akan menjadi lebih teratur, sistematik dan akhirnya akan memberikan kita hasil masakan yang seperti kita inginkan. Baiklah, jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat agar-agar Milo ialah yang pertama, agar-agar tali. Agar-agar tali berbentuk seperti ini ya. Jadi agar-agar ini seberat 18 gram. Seterusnya ialah air. Air yang digunakan ialah sebanyak 500 ml dan disukat dengan menggunakan jug penyukat air. Jadi dapat lihat di situ ya, labelnya ialah 500 ml. Seterusnya ialah krim manis pekat ataupun susu pekat. Susu ini brand Saji. Seterusnya pula ialah creamer sejat ataupun susu cair. Susu cair yang saya gunakan ialah brand Marigold. Kedua-dua susu ini, susu pekat dan susu cair boleh didapatkan di pasar raya ataupun di kedai-kedai runcit berhampiran. Seterusnya ialah Milo. Serbuk Milo ini saya telah pindahkan daripada pak kecil di dalam paket Milo kepada bekas yang bertutup seperti ini. Kita hanya perlukan sedikit sahaja serbuk Milo, anggaran dalam satu. Kita beralih pula ke langkah yang seterusnya iaitu langkah yang paling utama, langkah ketiga dalam langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan ini akan menunjukkan satu persatu cara untuk membuat agar-agar Milo dari langkah pertama sehingga langkah yang Langkah yang pertama ialah buka api. Perlu diingatkan ya, anda perlu berhati-hati kerana api dapur ini panas. Jika ingin melakukan langkah ini, anda memerlukan pengawasan orang yang lebih dewasa. Jika tidak yakin dengan diri sendiri, maka boleh meminta bantuan dari orang yang lebih dewasa untuk membuka api dapur ini. Seterusnya, langkah 2, letakkan pan di atas dapur dan
Tuangkan air sebanyak 500 ml di dalam jug penyukat tadi ke dalam pan. Langkah ketiga, ambil paket agar-agar tali tadi dan gunting. Guntingkan paket agar-agar tali dengan menggunakan gunting. Hati-hati ya menggunakan gunting kerana gunting tajam. Kemudian masukkan agar-agar tali tersebut ke dalam air yang telah dipanaskan di dalam pan. Menerusi langkah yang seterusnya iaitu langkah 4, kacau agar-agar tali tadi yang telah agak lembik di dalam air sehingga betul-betul cair. Pada langkah 5, anda dapat lihat agar-agar tali kita tadi yang telah kita biarkan seketika telah pun cair. Jadi selepas itu anda boleh masukkan 1 cawan Milo menerusi sudu sukatan kita tadi. Masukkan secara sedikit demi sedikit dan pastikan anda sentiasa kacau supaya Milo tersebut hancur sepenuhnya dan tidak berketul di dalam bancuhan agar-agar. Kacau secara perlahan-lahan dan biarkan dia sebati. Seterusnya, pada langkah ke-6, setelah anda pastikan Milo tersebut benar-benar telah hancur dan tidak berketul dalam bancuhan agar-agar, tuangkan sebanyak setengah tin susu cair ke dalam bancuhan tersebut. Kacau sehingga sebati. Pada langkah ke-7, setelah anda benar-benar pastikan bahawa susu cair kita tadi telah sebati dalam bancuhan agar-agar, masukkan setengah cawan susu pekat ke dalam bancuhan. Kautkan lebihan susu dengan menggunakan sudip supaya tidak membazir dan kacau sebati. Anda tidak perlu tambahkan lagi gula kerana susu telah cukup. Langkah seterusnya, biarkan bancuhan agar-agar tersebut untuk seketika sehingga mendidih. Setelah itu, anda boleh kacau bancuhan agar-agar tersebut. Akhirnya, anda boleh tutup api. Nampaknya agar-agar kita telah pun siap dimasak. Kita akan bersedia untuk ke langkah seterusnya. Tibalah masa yang dinanti-nanti pada langkah yang ke-9 iaitu untuk menuangkan dan menapis bancuhan agar-agar yang telah siap dimasak ke dalam loyang. Anda perlu berhati-hati ya kerana pan ini berat dan bancuhan masih lagi panas. Tuangkan dengan berhati-hati dan perlahan-lahan dengan agak rendah supaya bancuhan yang panas tidak merecik dan tidak terkena meja. Lihat, itulah dia hampas ataupun ketulan Milo yang tidak hancur, kita telah tapiskan berada di atas tapis. Jadi bancuhan yang di dalam loyang itu adalah semuanya bancuhan yang sudah hancur dan elok. Setelah kita tuangkan bancuhan agar-agar tadi ke dalam loyang, biarkan bancuhan agar-agar tersebut untuk sejuk seketika dan berada dalam keadaan suam. Kita tidak boleh masukkan loyang dan bancuhan agar-agar tersebut dalam keadaan terlalu panas ke dalam peti sejuk. Maka setelah sejuk sedikit, kita bolehlah angkat loyang tersebut dan masukkan ke dalam peti sejuk. Setelah dimasukkan ke dalam peti sejuk selama 4 jam, nampaknya agar-agar kita telah pun keras. Maka kita boleh keluarkan agar-agar tersebut dari dalam peti sejuk. Setelah itu, ambil satu sudu dan tekankan sedikit ke atas permukaan agar-agar Milo kita untuk memastikan bahawa agar-agar Milo tersebut sudah benar-benar menjadi dan tidak lembik strukturnya. Tetapi, jangan tekan terlalu kuat ya kerana struktur agar-agar adalah mudah hancur. Jadi tekan sedikit sahaja. Kita teruskan ke langkah-langkah penyajian. Langkah-langkah penyajian ini di mana selepas langkah pelaksanaan iaitu selepas langkah proses memasak telah siap, maka kita akan hidangkan atau menyajikan agar-agar Milo tersebut dalam keadaan yang teratur dan sistematik. Jom kita saksikan. Baiklah, untuk langkah yang pertama, kita sediakan dulu pinggan dan juga pisau pemotong agar-agar. Jika tiada pisau pemotong agar-agar, kita juga boleh menggunakan pisau pemotong kek plastik. Bukan pisau yang betul-betul tajam tu. Lebih baik menggunakan plastik untuk mengelakkan sebarang kecederaan ataupun setelah siap dipotong secara melentang sebanyak 8 bahagian dan secara menegak 5 bahagian, kita letakkan setiap potongan tersebut ke dalam pinggan dengan menggunakan pisau yang sama. Pisau tersebut keistimewaan dia bukan sahaja untuk memotong tetapi boleh juga untuk mengangkat
potongan-potongan kecil agar-agar Milo. Tersiaplah agar-agar kita yang dah terpotong cantik, nampak cantik dan nampak menyelerakan kan? Baiklah, telah selesai langkah-langkah penyajian kita tadi. Maka seterusnya kita nak hasilkan produk tersebut untuk ke pasaran ataupun untuk dijual, diusahakan, untuk diniagakan. Jadi kita akan lihat dalam langkah-langkah yang terdapat dalam hasil produk apa yang perlu kita lakukan untuk jual produk tersebut. Cara yang pertama, kita perlukan bekas packaging ataupun polystyrene kecil yang boleh ditutup. Kita tak nak yang stapler, yang tak boleh tutup kita stapler, tak nak, itu tak selamat. Jadi kita beli packaging yang lebih selamat yang boleh ditutup terus. Kemudian kita juga perlukan sarung tangan ataupun glove plastik murah je. Yang ini kita boleh dapatkan di Eco Shop ataupun di kedai DIY untuk langkah-langkah hygiene, langkah-langkah kebersihan dan keselamatan, supaya orang-orang yang beli, pelanggan-pelanggan kita yang beli tidak akan mengalami isu keracunan makanan ataupun isu kebersihan. Baiklah, seterusnya setelah memakai sarung tangan dan juga membuka polystyrene tersebut, kita masukkan potongan agar-agar Milo tadi, 4 pieces ataupun 4 bahagian ke dalam polystyrene tersebut. Potongan harus sama dan cantik supaya kita jual, pelanggan puas hati dan nampak menarik. Seterusnya, melalui cara yang kedua ialah dengan menggunakan plastik, di mana dalam cara menggunakan plastik ini adalah lebih efektif dan lebih jimatlah sekiranya murid ataupun orang-orang pelanggan yang mahu membeli kurang daripada 4, mahu 1 atau 2 juga boleh dengan menggunakan plastik. Dia boleh request dan minta berapa banyak yang dia nak dan kita akan letak dalam plastik. Nilainya adalah sama, satu ialah bernilai sebanyak 50 sen. Jadi kita boleh menggunakan plastik yang bertangkai untuk memudahkanlah. Mungkin boleh tidak terlalu besar plastiknya, saiz yang kecil sedikit, tetapi praktikal, boleh dibawa ke mana-mana, ada pemegang dan juga boleh dimuatkan sama ada 1 atau 2 atau lebih pun boleh. Jadi sekian sahaja untuk menu kita pada hari ini. Jumpa lagi di menu seterusnya. Bye!